Alam cakrawala membawa masuk kumpulan sistem matahari yang terdiri daripada 9 planet yang berpusat kepada matahari. Tujuannya adalah supaya manusia ini tunduk dan merendahkan dirinya kepada Allah. Seterusnya, mengagungkannya kerana tidak mampu menandingi kekuasaan Allah itu. Terdapat pelbagai kepentingan alam cakrawala, antaranya menentukan siang dan malam. Proses ini berlaku melalui peredaran matahari, bulan, bintang dan lain-lain planet. Yang kedua, sebagai petunjuk dan pedoman kepada manusia yang berada di lautan atau di padang pasir. Yang ketiga, alam cakrawala ini menjadikan peluang membuat takwim atau menentukan bilangan hari dalam setahun berdasarkan peredaran matahari mengelilingi bumi. Salah satu contoh alam cakrawala ialah matahari. Apa itu matahari? Matahari merupakan satu jisim haba dan cahaya. Bagaimana penghasilan tenaga pada matahari itu boleh berlaku? Ia disebabkan oleh pelagaran nukleus hidrogen antara satu sama lain. Proses ini menyebabkan lahirnya beberapa lapisan matahari, iaitu koroma, kromasfera dan fotosfera. Untuk pengetahuan kalian semua, koroma merupakan lapisan matahari paling luar yang mengandungi gas panas dengan agaran suhu sebanyak 2 juta. Dalam surah Al-Anbiya ayat 33 Allah berfirman, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Yang membawa masuk, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Alam cakrawala seterusnya ialah bumi. Bentuk bumi sebenarnya apa? Bulat atau datar? Sebenarnya tidak ada satu pun ayat Al-Quran menceritakan bentuk muka bumi ini sebagai rata. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 19, "Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli syai'in mawzun." Yang membawa masuk, dan bumi kami bentangkan dan kami letakkan padanya gunungan serta kami tumbuhkan padanya segala sesuatu yang tertentu timbangannya. Maksud ayat ini bukan dalam konteks kejadian bumi secara fizikal, sebaliknya mengenai kehidupan di bumi. Perkataan bentangkan atau hamparan dalam ayat ini tidak boleh dipegang daripada sudut bahasa, semata-mata kerana tidak mampu menjelaskan bentuknya sama ada bulat, empat segi atau memanjang. Dalam sistem suria kita pernah belajar bahawa kedudukan planet bumi adalah yang ketiga daripada matahari selepas planet Mercury dan planet Venus. Bumi ini juga merupakan salah satu planet yang teristimewa kerana kedudukannya yang sesuai dari matahari berbanding planet-planet lain. Dari ruang angkasa, bumi dapat dilihat sebagai jasad berwarna biru, peran dan hijau, iaitu warna-warna daripada lautan, daratan dan tumbuh-tumbuhan bumi. Bumi kita mempunyai beberapa lapisan, iaitu lapisan pertama dipanggil lapisan dalam atau dipanggil pusat bumi. Seterusnya, mesosfera, iaitu lapisan batu-bata yang kaya dengan galian. Yang ketiga ialah hydrosfera sebagai permukaan lautan, dan litosfera itu bahagian luar lapisan bumi, dan lapisan atmosfera berada pada atas litosfera. Lapisan ini mengakibatkan sesuai untuk kehidupan bumi. Untuk pengetahuan kalian semua, paras ketinggian 1530 km dalam lapisan mesosfera. Terdapat lapisan ozon berfungsi untuk melindungi bumi daripada sinaran ultra lembayung. Jadi contoh cakrawala ialah bulan. Bulan adalah sesuatu satelit kepada bumi dan tidak mempunyai sumber cahaya sendiri seperti matahari. Sebenarnya, cahaya daripada bulan itu berasal daripada pantulan cahaya matahari. Dalam surah Yunus ayat 5, Allah juga berfirman bahawa dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bersinar dan dapat menetapkan orbit. Di bulan tidak ada udara ataupun air, dan di permukaan bulan juga terdapat banyak kawah-kawah yang terhasil disebabkan oleh hentaman komet dan asteroid. Bagaimana kawah-kawah ini terhasil daripada bulan? Bulan itu sendiri berfungsi untuk melindungi bumi dari hentaman benda langit, iaitu daripada komet dan juga asteroid. Saiz bulan sebenarnya lebih besar dengan berukuran lebih kurang 3,476 km dan juga 0,012 daripada saiz bumi. Mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya mengapa terjadinya fasa bulan ini. Kenapa bulan sentiasa berubah bentuk setiap hari? Sebenarnya, fasa bulan yang biasa rakyat Malaysia dengar ialah bulan sabit dan bulan purnama. Fasa ini berlaku kerana perubahan dalam bentuk dan ukuran ini adalah disebabkan oleh pencahayaan yang berbeza yang dipantulkan oleh matahari ke bumi. Ini kerana bulan sentiasa
berputar mengelilingi bumi, maka dari itu muncullah pelbagai bentuk bulan yang berbeza-beza. Alam cakrawala yang seterusnya ialah bintang. Dalam surah Asy-Syafa'at ayat 6, Allah telah berfirman bahawa sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdejat dengan hiasan, iaitu bintang-bintang. Bintang adalah jisim angkasa yang mengeluarkan haba dan cahaya. Bintang itu merupakan berbala jisim gas yang terbentuk disebabkan oleh tarikan graviti mereka sendiri. Jadi, bagaimanakah kejadian bintang ini berlaku? Kejadian bintang ini dimulakan dengan cahaya bintang terhasil pada tindak balas pelakuran nuklear di bahagian teras, di mana unsur hidrogen digabungkan untuk menghasilkan unsur helium, gelombang elektromagnetik dan juga tenaga. Permulaan kelahiran bintang dipercayai daripada kepulan gas hidrogen dan juga debu-debu angkasa yang membentuk nebula. Apabila debu dan gas berkumpul, daya gravitinya meningkat dan menarik lebih banyak debu dan gas daripada nebula sehingga termampat dan membentuk bola gas. Apabila bola gas mempunyai daya tarikan graviti yang tinggi, tekanan meningkat menghasilkan suhu yang tinggi sehingga berlakunya pelakuran nuklear gas hidrogen yang membebaskan gas helium, haba dan juga cahaya. Jadi, apa yang membezakan bintang dengan alam cakrawala yang lain? Bintang dia mempunyai riwayat akhirnya yang tersendiri, dan cara bintang mengakhiri riwayatnya melalui pelbagai fasa. Salah satu contoh yang saya dapat bagi ialah bintang raksasa merah. Ia berlaku apabila ketika kandungan hidrogen di teras bintang habis, teras bintang itu mengecil dan memanaskan lapisan luar bintang. Lapisan luar itu yang masih mempunyai banyak hidrogen akan mengembang dan dengan perlahan-lahan bertukar menjadi warna merah. Bintang ini dapat mencapai 100 kali ukuran matahari sebelum ia membentuk bintang kerdil yang putih. Dan sekiranya bintang tersebut bertukar menjadi lebih besar daripada matahari, ia akan membentuk super raksasa merah, kemudian bertukar membentuk nova ataupun supernova, dan akhirnya membentuk bintang neutron ataupun dikenali sebagai lubang hitam. Di dalam Al-Quran ada mengatakan beberapa fungsi bintang ialah menjadikan bintang itu sebagai penghias langit, sebagai alat perejam syaitan dan juga sebagai penunjuk arah.